Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sadam Razali bin Abdul Razak daripada Bachelor Pengurusan Projek dan Facilities. Tugasan saya pada semester Mei 2020 dalam subjek pengenalan kepada komunikasi adalah tajuk utamanya adalah komunikasi antara budaya. Okey, pengenalan. Malaysia merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara yang mempunyai rakyat berbilang kaum. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebangsaan untuk seluruh rakyat berkomunikasi. Bahasa Melayu juga menjadi salah satu teras dalam pendidikan, iaitu subjek bahasa Melayu yang diwajibkan seluruh rakyat Malaysia perlu lulus dalam ujian keluarga. Komunikasi di Malaysia sebagai komunikasi antara budaya yang bermaksud interaksi yang berlaku antara dua individu yang mempunyai budaya yang berbeza. Ia juga dimaksudkan sebagai beberapa komunikasi, iaitu komunikasi antara kaum, komunikasi antara etnik serta komunikasi antara bangsa. Kepentingan yang ada dalam komunikasi antara budaya dalam kalangan rakyat Malaysia, antara kepentingan pertama yang kita dapat lihat adalah kita semua tahu yang Malaysia ni mempunyai rakyat berbilang budaya serta berbilang kaum. Kepentingan dia adalah untuk menjadikan rakyat Malaysia hidup dalam keadaan harmoni, aman damai serta ke generasi seterusnya. Maksudnya aman damai harmoni itu sehingga ke generasi akan datang. Komunikasi antara budaya juga boleh menjadikan seorang pemimpin itu meningkatkan nilai keharmonian dalam nilai organisasi yang mereka wakili. Contohnya dalam arena politik yang ada dalam sekarang ni, partisipan ataupun yang kaum-kaum lain yang seperti India, China menceburi dalam bidang politik bersama dengan seluruh orang Melayu adalah salah satu yang tidak asing bagi kita. Jadi kat situ wakil rakyat perlu berkomunikasi antara rakyat berbilang kaum untuk sama-sama memajukan negara. Selain itu, komunikasi antara budaya ini dapat membantu mengembangkan perniagaan antara kaum. Yang kita tahu kat Malaysia ni hampir lebih daripada 5% perniagaan di dalam bandar diterajui oleh orang Cina, luar bandar diterajui oleh orang Melayu, dan kebanyakan kedai-kedai runcit dan estate yang ada di Malaysia ni diterajui oleh orang India. Okey, dengan adanya kepentingan komunikasi antara budaya ini, mereka dapat bekerjasama serta dapat membangunkan ekonomi negara. Selain itu, kepentingan yang seterusnya yang kita dapat lihat daripada komunikasi antara budaya ini adalah perhubungan diplomatik antara negara-negara luar. Sebab negara-negara luar mempunyai budaya yang berbeza seperti England, London, US. Dengan adanya konsep budaya komunikasi antara budaya ini, kita dapat mengeratkan lagi hubungan diplomatik antara negara-negara luar supaya kita punya pencapaian dalam bidang penyediaan dan sebagainya serta berkongsi ilmu dapat berkembang. Okey, antara cabaran yang ada dalam komunikasi antara budaya adalah ada yang keserupaan. Ada yang keserupaan ini adalah seseorang itu dia merasakan budaya dia sama dengan budaya orang lain. Dari situ hilangnya rasa hormat kepada budaya-budaya yang lain, dan dekat situ dia orang tak boleh mempelajari antara budaya antara satu sama lain, yang menyebabkan hilang rasa hormat antara setiap individu yang berlainan budaya. Kedua adalah perbezaan bahasa. Yang kita tahu apabila sebahagian kaum di Malaysia ni dia bertutur dalam komunikasi dalam bahasa ibunda mereka seperti bahasa Mandarin, Cantonese, Telugu, Tamil. Jadi andainya kat situ ada seseorang berbangsa Melayu ingin cuba berkomunikasi antara diorang akan rasa segan, ataupun diorang tak faham apa yang diorang cerita. Dekat situ ada lost communication, maksudnya kurang komunikasi antara budaya. Yang ketiga adalah perantagapan dan stereotip. Stereotip ni maksudnya ada setengah budaya tu, kaum dan budaya yang berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang mereka, dan ada orang Melayu panggil dia ada adat resam ataupun sesuatu yang orang panggil kalau dia berkomunikasi ni akan jadi macam ni. Sebab tu dia orang takut untuk berkomunikasi dengan antara orang lain.
Yang kedua adalah kebimbangan yang tinggi. Kebimbangan ini orang kebiasaannya hilang kepercayaan diri untuk berkomunikasi antara budaya dan mereka rasa takut. Andainya contoh seperti kalau aku cakap macam ni nanti kan orang fikir lain, Okay. Kat situ yang dimaksudkan adalah kebimbangan yang tinggi. Kat sini kita lihat keberkesanan komunikasi di antara budaya. Pada pandangan pendapat saya, keberkesanan komunikasi antara budaya di Malaysia ini perlu diperbaiki dan sangat lemah. Dan ia semakin lama menjadi semakin luntur. Yang pertama yang kita tengok adalah pengaruh orang politik. Orang politik ni memainkan peranan penting dalam menjadikan sesuatu budaya di Malaysia ini. Kadang-kadang kita tengok dalam Dewan Rakyat ataupun di mana-mana media, mereka bertelagak antara mereka dan membangkitkan isu-isu kaum. Dekat situ akan menjadinya perpecahan belah masyarakat antara budaya. Kat situ kita masih tengok keberkesanan ni semakin nipis dan semakin membimbangkan. Yang kedua ada penolakan pengetahuan dalam mengetahui sesuatu budaya lain. Yang contoh kedua ni kita boleh lihat pada penolakan orang Cina terhadap budaya tulisan Jawi yang cuba kita terapkan di dalam buku teks bahasa Melayu. Mereka tolak sehingga ada yang perselisih faham, bergaduh antara kaum, dan kita boleh lihat di media sosial ada yang bertelagah semestinya dengan kata-kata cacian dan makian. Dekat sini kita boleh tengok daripada sudut penerimaan budaya lain tu, kita boleh tengok keberkesanannya daripada situ yang semakin kurang dan orang kata semakin teruk lah. Yang ketiga, menolak serta tidak membeli barang keluaran daripada lain-lain kaum. Yang ketiga adalah kita pernah baru-baru ini ada satu senario ataupun kempen yang dijalankan oleh orang Melayu supaya tidak membeli barang buatan daripada bangsa lain seperti Cina dan India. Ini adalah satu contoh yang kita dapat lihat adalah contoh yang tidak berapa elok dan boleh kita kaitkan dengan keberkesanan komunikasi antar kaum ni semakin nipis. Di mana sepatutnya kita sebagai orang-orang Melayu, kita sebagai rakyat Malaysia, satu Malaysia, perlu berganding bahu sama ni untuk memajukan lagi bisnes diorang, tolak anggapan daripada sifat resis ataupun sifat perkauman. Antara yang keempat adalah kegagalan pemimpin menyelesaikan perbalahan antar kaum. Yang keempat ni adalah kes Adib, di mana Adib telah mati dan meninggal dunia kerana kerana cuba menyelesaikan perusuhan di Kuwait India yang berada di ibu negara pada tahun lepas. Kat sini kita tengok kegagalan pemimpin dalam mengatasi masalah tersebut yang mengakibatkan ada perbalahan antara kaum, serta kita boleh tengok keberkesanan komunikasi kat situ tak ada. Berikut adalah strategi untuk memperbaiki kemahiran komunikasi antara budaya. Pertama, kita perlu menerapkan dalam diri seluruh rakyat Malaysia supaya menganggap penerimaan kepelbagaian sebagai kewajipan undang-undang dan moral. Kedua, masyarakat perlu saling menghormati dan saling mempercayai antara satu sama lain. Yang ketiga, kita perlu mengakui perbezaan dengan tidak menggalakkan tingkah laku yang membuat orang lain merasa tersisih dan tidak diingini. Keempat, kembangkan kepekaan antara budaya menjadi salah satu cara memperbaiki komunikasi antara budaya. Yang terakhirnya adalah fokus pada tingkah dari kecil lagi, seperti kita tengok di sekolah vernacular sekarang kan, yang majoritinya pelajar yang menuntut kat situ adalah kaum dan bangsa daripada kaum tersebut. Seperti kita tengok sekolah jenis kebahasaan Cina yang majoritinya pelajarnya daripada bangsa Cina dan India. Sekolah jenis kebahasaan Tamil dan bahasa India. Kat situ kita tengok perpecahan antara komunikasi antara budaya ni berlaku semasa diorang kecil lagi, semasa anak-anak remaja, anak-anak kecil kita yang pergi ke sekolah. Kat sini kita perlu memperbaiki kelemahan tersebut. Kesimpulan, seluruh rakyat Malaysia perlu ada kesedaran terhadap budaya dan mencontohi negara lain yang
yang lebih elok.